Inspirasi kartunis dengan karya seni di atas kanvas sepanjang 151 meter yang mengetengahkan budaya dan keluarga Malaysia. Bagaimana cara menyimpan dan menguruskan dokumen penting? Juga penyanyi Aziz Harun dengan lagu yang mencuit hati peminatnya. Akan aku doakan dirimu untuk bahagia. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Saya Fariha On. 6 Januari 2022. Diharapkan anda semua sihat belaka. Walaupun cuaca pun sekarang macam sikit-sikit kan. Itu antara anugerah yang diberikan kepada Allah SWT, dan pada masa yang sama juga kita terus memberikan sokongan yang sangat besar kepada mereka, terutamanya mangsa-mangsa banjir yang sekarang ni cuba bangkit ya untuk move on dalam tahun 2022 ini. Itu dia, yang diperlukan bukan hanya aspek bantuan dari segi kewangan, tapi juga aspek bantuan kaunseling dan semuanya semoga ada dipermudahkan urusan. Baik, sebut tentang tadi cuaca, semoga cuacanya baik termasuk cuaca dalam hati. Kemudian juga kita kena merancang juga pergerakan dan sebagainya mengikut kepada ramalan daripada pelbagai jabatan yang ada untuk membantu kita. Baik, hari ini kita mulakan sedikit melihat perkembangan cuaca. Nampaknya saya suka bila ada gambar matahari tu ya, bersinar di ya. bahagian Perlis, Fatri, Kelantan, Terengganu juga dikabarkan hari ini agak cuaca yang baik. Dan yang lain tu masih lagi hujan. Cuma majoritinya masih lagi hujan, tetapi suhu bersinar menjangkau lebih daripada 30 average-nya ataupun puratanya 30 darjah Celsius. Dan kalau tengokkan kita bagi ke mana? Okey, Kelantan. Kelantan ya. Baik, kebanyakan lokasi ataupun tempat cerah nampaknya, hanya beberapa saja yang hujan yang dikabarkan di Kelantan, terutamanya di bahagian pagi, petang pun banyak cerah, malam pun banyak cerah. Okey, maknanya tak hujanlah di Terengganu. Okey, Terengganu pada cuacanya baik dan dilakukan sepanjang hari, memang tiada hujan. Okey, dan mungkin kita beralih pula ke Johor. Mana Johor? Oh ni. Baik, di bahagian selatan. Okey. Waktu paginya hanya beberapa tempat saja yang hujan. Ada 4 lokasi yang cerah. Dan ini mengabarkan maknanya masih lagi keadaannya masih lagi hujan sebenarnya. Hujan di satu tempat kawasan pedalaman, ribut petir juga turut dilaporkan, terutamanya di bahagian waktu petang, Fatri, ribut petirnya. Okey, baik. Di samping kita tadi menyebut tentang bantuan demi bantuan, pasti ada berterusan untuk membantu mereka yang terjejas. Dan kita dapat mungkin melihat permohonan bantuan. Permohonan bantuan wang ihsan BWI RM1,000 isi rumah terjejas banjir. Antara lain, bagi rumah kediaman yang terjejas akibat banjir yang melanda, setiap ketua isi rumah boleh membuat permohonan bantuan wang ihsan. Menerusi peruntukan permohonan ini, setiap ketua isi rumah akan menerima wang tunai berjumlah RM1,000. Baik. Ini antara wang agihannya lah, status agihan bantuan wang ihsan bagi negeri yang terlibat banjir akhir tahun 2021. Jumlah ini KIR isi rumah. ketua isi rumah ya. Maknanya yang terlibat jumlahnya lebih daripada 47,000. Okey, dan kini dilaporkan 76% telah penerimanya bersamaan dengan jumlah 36,087 orang yang menerima manfaat daripada agihan yang diberikan bagi negeri yang terlibat dengan banjir akhir tahun 2021. Baik, bila cakap berkenaan dengan kawasan yang terkesan dengan banjir ini, pastinya ada yang risau kan, kadang-kadang harga barang ni naik ke tidak dan sebagainya. Jadi kita nak jugalah bahawa di lokasi-lokasi yang terbabit ini harganya tidaklah terus meningkat. Ada yang mengambil kesempatan kepada pengguna-pengguna untuk itu dia. Sebab semalam pun diumumkan ini termasuklah dengan pencatutan yang mana kita memerlukan untuk bangun semula ni memerlukan kepada banyak aspek lah ya, sebab nak membina kembali rumah, kemudian dengan apa-apa yang terjejas untuk kembalikan semula barang-barang niaga adalah satu cabaran yang cukup besar kepada mereka yang terjejas akibat banjir. Okey, terlebih kita dapat kongsikan untuk hari ini. Dan sebelum tu kita nak kongsikan juga tinjauan yang telah dilakukan oleh wartawan MHI sendiri melihat bagaimana harga barang di pasar dan kawasan tumpuan banjir. Adakah harganya melambung tinggi? Okay. Kita saksikan dulu. Isu kenaikan harga barang, terutama bahan mentah termasuk ayam, sayur dan telur ayam menjadi topik hangat dan tumpuan masyarakat.
Kenaikan harga barang keperluan utama dapur ini sememangnya mengejutkan ramai pihak, terutama pengguna kerana peningkatan harga barang selalunya berlaku ketika musim perayaan. Rentetan itu, harga barang mentah dikatakan masih belum stabil dan membebankan orang ramai. Kru MSI berkesempatan membuat tinjauan harga barang bersama-sama Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rozul Wahid, ke Pasar Basah Meru Kelang dan salah sebuah pasaraya di Bukit Raja. Kedua-dua lokasi ini antara kawasan tumpuan yang teruk terjejas akibat banjir. Pemantauan ini dilakukan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. Namun, kami mendapati harga barang basah ketika ini sama seperti sebelum berlakunya banjir di kawasan tersebut. Rata-rata pembeli yang ditemui terpaksa akur dengan harga barang yang ditawarkan kerana tiada pilihan dan perlu berbelanja dengan cermat. Baru tadi aku beli ni benda, sudah RM9. Baru ada 2 terung dengan 2 tomato saja sudah RM9. Mahal jugalah barang-barang sekarang ini. Sebagai customer, kita macam beban sikit lah. Sebab sekarang masa dah banjir lagi, masa Covid ni kita masih gaji belum naik lagi tapi harga-harga ayam, barang sayur semua dah naik lah. Kami juga sempat menemui beberapa orang peniaga dan alasan yang diberikan tetap sama, iaitu harga yang diletakkan adalah bergantung kepada pembekal. Masa sekarang ayam dah ditetapkan RM9.10 kan. Kita ambil pun dah mahal, RM7.90. So untung kita pun tak banyak lah. Hanya RM1 tu belum masuk kos kita punya plastik, kos pekerja, pengantaran lagi kan. Untung tak banyak, itu je lah. Sekarang musim hujan, banjir. Lepas tu kita naikkan harga ni kerana barang susah nak masuk sini. Itu hari pasar Selayang pun tak ada barang masuk. Jadi yang ni pun masuk sikit-sikit aja. Lepas tu kita dapat pun harga dia dah mahal. Kita cuma ambil untung dalam 50 sen saja. Pada akhir tahun lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN HEP) telah menguatkuasakan skim harga maksimum keluarga Malaysia bagi menstabilkan harga kenaikan barang mentah. Untuk makluman bahawa memang kita berusaha ke arah menstabilkan harga, dan kita tak pernah expect banjir akan berlaku. Pun begitu, kita terima apa yang berlaku ini dan kita terus melihat, meninjau dan mengadakan advokasi dengan pemain industri untuk tidak menaikkan ataupun untuk mengambil keuntungan berlebihan. Jadi kita yakin mungkin dalam pertengahan bulan ini ataupun awal bulan depan, insya-Allah harganya akan lebih stabil. Dan walaupun didapati bahawa ada jenis sayur ada sedikit kenaikan, juga ikan, tapi secara keseluruhannya ada yang turun. Contohnya telur ada turun harga. Telur ada turun harga, kemudian sayur-sayur daripada Cameron pun stabil, ikan pun agak stabil. Skim harga maksimum keluarga Malaysia yang sepatutnya berakhir pada 31 Disember lalu dilanjutkan sehingga 4 Februari tahun ini. Pelaksanaan skim ini melibatkan 12 barangan keperluan asas seperti ayam, telur, sayuran dan juga barang-barangan yang lain. Dan seperti yang anda tahu, skim ini terpaksa dilanjutkan bagi memastikan kestabilan harga dan menjamin bekalan makanan yang berterusan. Selain itu, kenaikan harga baja dan racun juga memberi impak yang besar tentang isu kenaikan harga barang. Harga barang ni sentiasa naik turun. Tapi yang paling penting perlunya ada pemantauan lah. Betul, dari kan? masa ke masa kan. Sebab kalau kita tak pantau nanti mungkin hari ini waktu datang penguatkuasa memang diturunkan. Hari yang berikutnya nanti memang turun mengambil harganya. Jadi kita sangat ingin betul-betul membantu mereka terjejas ini sebab ada yang mungkin kosong ya. Terpaksa bangun kembali dengan perkasa. Inilah masa untuk kita membantu mereka membina kembali kehidupan di tahun 2022. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bawakan bagaimana sebenarnya kalaulah kita ni mangsa banjir, bagaimana kita nak selamatkan dokumen-dokumen penting yang ada di dalam rumah kita. Ataupun memang ada yang tak berapa baik, rosak sikit. Jadi apakah cara yang terbaik untuk mendokumentasikannya? Selepas ini dalam MHI Malaysia Hari Ini.
Kembali di MHM Malaysia hari ini dan kita terus pada fokus kita untuk pagi ini berkaitan dengan penyimpanan dokumen ketika berlakunya banjir. Dan bila berlaku banjir, sama ada di negeri yang terlibat dengan banjir ataupun ada air melimpah di kawasan tertentu, kita pastikan Arkib Negara berfungsi untuk memberikan khidmat nasihat dan memberikan saranan untuk tujuan dokumentasi dan penambahbaikan. Jadi hari ini kita akan berbincang berkaitan lebih lanjut tentang penyimpanan dokumentasi ini kerana kita sedia hari bahawa Arkib Negara sebagai agensi utama dalam pengurusan rekod kerajaan daripada peringkat kewujudan, penggunaan dan penyelenggaraan, pemeliharaan dan juga pelupusan. Ini adalah satu dokumentasi yang cukup lengkap dan kitaran yang cukup sempurna. Bersama dengan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, Encik Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya jelaskan di mana bila berlakunya banjir di negeri yang terlibat, kita ambil contoh terdekatlah ya. Jadi bagaimana pihak Arkib Negara akan melakukan mungkin lawatan ataupun khidmat nasihat untuk skuad-skuad ini tampil memberikan bantuan yang sewajarnya. Tuan, silakan. Fungsi Arkib Negara adalah membantu pengurusan rekod dan pentadbiran Arkib kepada agensi kerajaan. Ya. Jadi apabila berlaku banjir, apabila kami dihubungi ataupun bila banjir berlaku, kami akan mengesan pejabat awam yang terkena banjir. Jadi kami akan datang, kami akan buat pemeriksaan, penilaian dan buat taksiran tentang kadar ataupun jumlah rekod yang musnah sebelum kami menentukan cara untuk menyelamatkan rekod. Dan apabila berlaku banjir, kita semua maklum ya, banjir ini akan melibatkan air sama ada air jernih ataupun air lumpur dan sebagainya, dia akan merosakkan rekod. Jadi apabila pasukan Arkib ini sampai, kita akan pastikan tempat yang kita akan masuki itu selamat. Daripada punca arus, binatang berbisa dan sebagainya. Jadi di situ baru kita akan memulakan proses. Pertama, kita akan membuat taksiran, penilaian dulu untuk memastikan keadaan rekod tu, sama ada rekod tu kita boleh selamatkan atau tidak. Dan dalam keadaan yang biasa kepada orang awam ataupun kaki tangan awam kerajaan ni, apabila dia rekod terkena banjir atau lumpur, dia berfikir rekod akan dimusnahkan, tidak boleh diselamatkan. Tetapi sebenarnya sekiranya rekod itu bernilai kepada entiti ataupun kerajaan sebagai aset kerajaan, ada nilai liability dan sebagainya, kita akan bantu menyelamatkan rekod. Maksudnya akan dibuat klasifikasi yang ikut taraf kepentingan itu? Kita akan memastikan bahawa rekod yang betul-betul penting kita akan selamatkan. Dalam keadaan yang lain, sekiranya rekod itu tidak bernilai kekal, jadi maknanya kita akan berikan kelulusan khas untuk pemusnahan kepada dan difahamkan proses untuk menyelamatkan rekod ini dibuat dengan hati-hati ya. Pertama mungkin ada rekod yang mungkin dah nampak macam dah kena air terendam lama. Maksud ada proses-proses yang perlu dilalui. Ya, dia akan melalui proses-proses tertentu. Sekiranya berlumpur, kita akan membersihkan lumpur terlebih dahulu, kemudian kita akan buat pengasingan, pemisahan supaya setiap lembaran dokumen itu dapat kita selamatkan. Kemudian kita akan buat proses pengeringan dan sebagainya. Jadi kerjanya memang, orang kata memang penyah lah. Maknanya dia akan melibatkan proses yang teliti. Sebab apabila terkena air, dokumen dalam bentuk rekodnya akan menjadi lembut, mudah rosak, cari dan sebagainya. Dan jika kita tidak selamatkan, rekod ini mungkin akan melekat, tidak boleh selamatkan, dan mungkin juga dalam tempoh itu akan tumbuh kulat dan sebagainya. Dia tidak sengaja merosakkan rekod, tapi dia juga boleh menimbulkan ancaman kesihatan kepada kaki tangan yang bertugas. Sebab dia terendam lama di situ, mungkin ada hanyutan daripada najis lah, yang kotor. Sambil kita berbincang dengan Encik Jaafar Siddiq, kita juga nanti nak tunjukkan bagaimana kru kami juga menyantuni tempat-tempat yang lain, termasuk wartawan Asri yang menunjukkan cara penyimpanan dokumen yang hampir rosak di kawasan Bentong. Ini laporan yang disediakan. Selain kemusnahan harta benda dan nyawa, banjir yang berlaku di negara juga turut merosakkan banyak dokumen bercetak rasmi yang perlu disimpan bertujuan untuk kegunaan dalam jangka masa panjang. Bagi organisasi yang menyalurkan sebarang perkhidmatan kepada masyarakat, fail simpanan seperti rekod peribadi dan rekod kewangan antara dokumen utama yang perlu diselamatkan sekiranya berhadapan dengan risiko bencana. Usdi Abdullah, 49 tahun, antara yang berperanan mengetuai misi menyelamatkan rekod bencana banjir bersama Arkib Negara Malaysia Negeri Pahang. Dia mengakui keperluan menyimpan dokumen rasmi adalah penting sebagai rujukan serta bahan bukti pada masa akan datang.
Pasukan Tindakan Bencana Rekod ini sempat memantau bangunan kerajaan di daerah Bentong yang dilanda banjir sekaligus melaksanakan aktiviti pembersihan dan penyimpanan semula beberapa dokumen rasmi. Banjir yang melanda di daerah ini pada 19 Disember lalu menyaksikan banyak kerosakan barang-barangan dan hampir kesemuanya tidak dapat digunakan lagi. Namun rekod-rekod simpanan masih boleh diselamatkan biarpun memerlukan sedikit masa untuk menguruskannya. Rekod yang ada nilai sejarah, nilai kebangsaan, nilai pendidikan, nilai perundangan mestilah dipindahkan ke arsip negara. Andai kata dalam bab rekod tu yang rosak tu ada rekod-rekod yang saya nyatakan tadi, kita perlu selamatkan, bersihkan dan kita bawa balik ke arsip negara lah. Pada hari ini kita datang ke jabatan ni lah dan kita dah buat juga di beberapa jabatan. Kita selamatkan rekod. Maksudnya rekod yang berlumpur basah ni, kita terpaksa buang lumpur dia menggunakan kaedah-kaedah tertentu lah. Kita basuh dan kita keringkan semula. Dan kita pastikan benda tu boleh dibaca pada masa akan datang lah dan disimpan di arsip negara. Bagi menyelamatkan rekod-rekod bercetak yang terjejas akibat banjir, pengendalian prosedur yang teliti harus diambil kira bagi memastikan setiap helaian tidak terlerai daripada kandungan asalnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membersihkan lumpur yang tersisa di permukaan kertas. Kemudian asingkan helaian dokumen satu persatu dan pindahkan ke atas kertas yang kering. Labelkan setiap nama dokumen serta muka surat sebelum menggantungkannya di tempat yang tidak terkena sinaran matahari. Melihat kepada keadaan dokumen tersebut, seakan-akan tidak dapat diselamatkan. Namun dengan prosedur kerajaan yang ditetapkan, sedikit sebanyak membantu menyelesaikan permasalahan ini. Harapan saya untuk pejabat ni supaya dokumen-dokumen yang terbabit dengan banjir tu dapat kita selamatkan. Okey. So dengan adanya jabatan daripada Arsip Negara datang ke tempat kami ni, dapatlah kami belajar bagaimana untuk kami selamatkan dokumen ni dan simpan kembali dengan baik. Demikian prosesnya, saya memang tak boleh buat sebab memerlukan insan yang sabar saja, yang tekun, yang teliti. Okey, baik. Jadi melihat kepada apa yang dipaparkan itu, ternyata ya tuan, ini satu perkara yang memerlukan keseriusan, tumpuan yang mendalam ya. Sebab dokumen ni ada tulisan yang mungkin agak fragile, yang perlu disatuni sebaik mungkin ya. Jadi untuk itu apa mungkin sebab kita dah ada pengalaman banjir dan sebagainya, apa langkah kesiapsiagaan yang perlu ada pada setiap jabatan kerajaan dan sebagainya untuk memastikan dokumen ini dapat diselamatkan sebaik mungkin. Sebenarnya kalau dari segi sudut pandangan Akib, kita telah menyediakan panduan tentang pelan tindakan bencana rekod ya, sebagaimana yang saya bawa sebagai contohnya kan. Baik. Kemudian di dalam buku yang sama ni, panduan besar rekod sektor awam, di muka surat di dalamnya ada ya tentang ni. Jadi kalau jabatan telah bersiap siaga tentang pelan tindakan bencana rekod ini, maknanya dia akan meminimalkan kerosakan rekod. Jadi dia telah bersedia sebelum bencana berlaku, semasa bencana dan selepas bencana. Jadi kalau katakan sebelum bencana, dia telah menyediakan tempat untuk simpanan, rekod dia letak di tempat yang tinggi, mungkin boleh dibalut dalam plastik dan sebagainya. Kemudian yang penting apabila ada pelan tindakan bencana sebagaimana yang dibantu oleh Akib, dia akan ada pasukan pemulihan bencana dia sendiri. Jadi kita akan berikan latihan sebagaimana, mana dia akan tahu sekiranya berlaku bencana apa dia patut buat sampai kepada proses pemulihan tu. Mungkin kalau jumlahnya besar, dia boleh menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan semula. Jadi kita akan bantu. Ya, saya ilmu ni juga penting untuk awam. Mungkin nanti masa akan datang ada mungkin bengkel khas untuk masyarakat untuk memahami dan mendalami.
Sebenarnya dalam panduan tindakan bencana rekod kami pada muka surat 323 dan 303 dalam buku yang tebal ini, sebenarnya orang awam ataupun orang persendirian, syarikat swasta pun boleh menggunakan panduan yang sama. Jadi bencana ini untuk semua. Ya, semua boleh menggunakan. Jadi bencana ini tidak khusus pada air saja, kebakaran dan sebagainya. Jadi apabila berlaku bencana, prosedur yang sama boleh digunakan. Sama ada pejabat awam, syarikat swasta ataupun orang awam untuk menyelamatkan rekod. Ya. Satu panduan yang cukup holistik di mana bukan hanya tentang banjir disebutkan tadi Cik Jafar tadi, juga melangkumi kebakaran dan sebagainya. Sebab dokumen ini adalah antara nadi penting nyawa yang melambangkan organisasi. Baik, saya berbincang dengan Ketua Pengarah Arkib Negara. Saya juga nanti nak bersama Fariha. Telah pun bersiap sedia kerana hari ini Fariha pun tampil untuk menjiwai dengan warna semangat helaian buku. Betul tak? Betul-betul. Ini warna macam kulit kayu. Baik, sebenarnya kita nak bagi juga panduan kepada kalian. Terutamanya kita yang berkeluarga ni, yang ada sijil kelahiran anak, sijil nikah, buku kesihatan anak-anak. Bila dah basah, kena banjir dan sebagainya, apa kita perlu buat? Kan bila dah tengok macam berlumpur dan sebagainya, kadang-kadang kita takut benda tu rosak terus buang. Tapi ini kita nak bagi sikit panduan. Kita bawakan dua pembantu pemuliharaan, seorangnya Siti Nur Hayati Muhammad Syahir, pembantu pemeliharaan kanan, dan juga Cik Hanisah Cik Omar, pembantu pemeliharaan. Kedua-dua mereka dari Arkib Negara. Terima kasih bersama dengan kami. Baik, kita teruskan. Dibentangkan di sini semuanya, maknanya alat-alat ni semua kita biasa tengok dekat rumah. Betul. Maknanya kita boleh buat sendiri. Ya, betul. Okey. Sekarang ni kita ada sijil kelahiran. Sekiranya kau tahu kalau dah basah dan sebagainya kan, apa yang kita perlu buat lakukan untuk awalnya? Okay, Assalamualaikum. Selalunya orang akan tertanya, mudahkah nak dapat bahan untuk pemulihan dekat rumah ni? Sekiranya bahan kita terkena bencana. So kami bawa. Bahan tu sebenarnya ada di rumah kita. Dan kaedah dia yang perlu kita tahu adalah mengenal pastilah. Macam Ketua Pengarah saya cakap tadi, kita kena pasti sama ada dokumen tu perlu diselamatkan. Macam dokumen perubatan perlu. Contohnya macam kad imunisasi, buku imunisasi anak sebab kita nak daftar sekolah kan. Okey, sekiranya kita ada sentimental value macam album gambar ataupun buku-buku cerita, semua tu boleh diselamatkan sendiri di rumah. Cuma kita perlu mengambil masa lah. Perkara pertama kita perlu lakukan ialah pengeringan selepas pembersihan. Kalau sekiranya terkena lumpur, kita kena lakukan pembersihan dululah. Jangan buka buku tu. Seperti contoh macam buku ni dia selagi dia tebal dan dia ada banyak bundle dalam satu rak tu, kita cuma keluarkan, tak perlu buka isi dalam sebab kita takut nanti akan benda asing masuk kat dalam. Okey, kita cuma lakukan pembersihan menggunakan berusa lembut macam ni. Meluski sana pun boleh guna juga. Kita lalukan di aliran air, di sinki kita pun boleh. Kalau kita terputus bekalan air, kita boleh masukkan dalam tray. Air hujan pun boleh juga, asalkan dia bersih. Okey, kita akan cuma lalukan bersinilah untuk membersihkan apa-apa kotoran seperti lumpur dan sebagainya lah. Okey, selepas itu kita keringkan dia secara berdiri. Sekiranya dia buku lah. Oh, kena berdiri macam ni. Kalau kat dinding tu kita sandarkan pun boleh kan? Juga. Tapi kalau ada stand buku tu pun boleh juga kita letak 2-3 biji, kita keringkan dululah. Okey, separa kering nanti baru kita lakukan proses ni. Okey, kertas ni kalau di Arkib Negara kita panggil blotting paper lah. Kalau di rumah kertas drawing block. Okey, kertas lukisan anak macam ni. Dia sangat menyerap air dengan baik. Jadi apa kita buat adalah kita letakkan dulu blotting paper di bahagian bawah. Kemudian dokumen kita di bahagian atas. Seperti ini contoh sijil kelahiran ya. Kemudian satu lagi di bahagian atas. Kemudian kita gunakan iron. Kat rumah kita ada iron, kita ada hair dryer, kita ada kipas. Kita boleh gunakan semua item yang ada kat sini. Semuanya jadi macam burger tu. Ya, betul, sandwich. Kita sandwichkan dia. Kita gosok. Okey, kenapa kita tak boleh gosok direct di atas bahan kita? Sebab overheating boleh menyebabkan lebihan udara yang perlu ada di dalam dokumen tersebut keluar. So bila keluar masalah pada dokumen kita, dia akan melengkung. Betul. Tapi ada orang juga terus macam kalau basah dokumen tu, terus ambil hair dryer terus ni tak apa. Boleh. Hair dryer dia bukan direct heat macam setrika ya. Hair dryer dia ada sekali dengan angin. Okey, jadi bila kita blowkan dia, contohnya macam ni, kita pasangkan dokumen dekat sini, kemudian kita blowkan. Kita pakai yang angin Ya, kita pakai angin yang sejuk kan, hair dryer. Okey, boleh on lah. Okey. Yang sejuk punya. So biar dia terangkat. Kalau perasan dia terangkat macam tu. Jadi dia macam mengipas dokumen tersebut. So
kurang daripada bukan seminit. direct depan macam tu. Bukan macam ni. Selalu orang salah Betul. anggap, Saya kan? selalu buat macam tu. Macam ni kan? Dia contoh selalu kan kalau dah basah kan kita terus direct macam ni. Betul. Itu salah. Itu sebenarnya salah lah sebab kita letak heating tadi pada dokumen jadi sini je yang kering. Macam mana yang keliling? Okey, kalau kita buat macam ni, dokumen tadi tu dia akan kita panggil bertebaran macam itulah. So keseluruhan dokumen tersebut akan kering. Macam kita sedia baju, angin lalu. So angin tu akan menebarkan baju kita. Baik, jadi kita perlu buat macam tu sampai dia kering. Dia ambil masa kurang daripada seminit untuk dia kering. Bagi saya lah kertas lah. Kalau sebiji buku ambil masa jugalah. Baik, kalau misalnya ramai daripada kita kan macam ibu bapa kita ni kan kadang sentimental value kan kita gambar nikah di zaman dulu kan, gambar anak-anak dan sebagainya. Bagaimana kalau dah basah, kena lumpur, kena banjir itu apa yang perlu kita boleh selamatkan dengan cara bagaimana? Perlu kita tahu gambar dia ada beberapa jenis material yang digunakan untuk kita print gambar tersebut. Contoh macam Kodak dan sebagainya, ada beberapa jenama lah. Ada setengah tu dia ada glossy. Jadi kalau glossy cukup sekadar kita basuh dengan air, jangan kita gosok dia sebab nanti image tersebut akan hilang. Jadi apa yang perlu kita buat adalah cukup sekadar kita lalukan pada air dan ambil berus yang sangat lembut macam ni untuk kita buang mana-mana kekotoran di sekeliling dan gantung dia. Kalau kita pernah tengok orang mencuci gambar untuk menghasilkan filem kan, dia gantung kan, itu kaedah pengeringan lah. Dan elakkan kita jemur dokumen bahan gambar, album semua jenis kertas material di bawah cahaya matahari. Sebab untuk pengetahuan semua, cahaya matahari merupakan salah satu daripada ejen yang boleh merosakkan bahan juga. Sebab dia adalah direct heat lah. Jadi kalau di akad negara, kita akan gantungkan dokumen, keringkan dokumen di dalam suhu bilik macam ni. Dan kalau kita nak cepatkan proses pengeringan, kita akan pakaikan kipas lah. Baik, macam ni. ada satu lagi saya nak kongsikan. Okey, ini peralatan ni. Kadang-kadang misalkan kita beli kasut dan sebagainya, dalam tu ada benda ni kan, gel ni kan. Jadi kadang-kadang kita boleh buang je. Tapi sebenarnya kita perlu simpan. Sebab apa? Okey, yang ni menarik lah. Selalunya kita beli handbag, kasut, kita akan jumpa. Ini nama dia adalah silika gel. Matlamat utama syarikat pengeluar barangan ni meletakkan silika gel untuk menarik lembapan lebihan yang ada pada kotak tersebut. Walaupun dia bertutup. Okey, untuk mengelakkan kulat datang. Ya, sebab lebihan air, kelembapan dan kegelapan juga boleh menyebabkan kulat tumbuh dengan cepatlah. Terkini tular kita tengok kat TikTok dan sebagainya kan, masukkan dekat dalam zipper bag. Okey, boleh kalau dalam tempoh masa yang dekat, sebab kita tahu zipper bag ni kalau dia kena wap, dia akan berkumpul juga cecair di dalam. Betul. Jadi untuk memudahkan proses penyimpanan dan menyelamat dokumen bagi tempoh masa yang dekat, kita boleh simpan macam ni dan kita masukkan 2 biji silika gel. Kena 2 2 atau paling kurang 2 lah. Paling kurang 2. Sebab apa? 2 ni cukup untuk saiz macam ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Siti Nur Hayati, Muhammad Syahir dan juga Cik Hanisa. Cik Umar tak dengar suaranya. Sihat ke? Sihat. Okey, dengar ini suara. Baik, kita dah berikan sedikit tips kepada kalian. Jadi ingat, ini antara peralatan yang pastinya ada di rumah. Dan silikon gel ni jangan buang lepas ni untuk kita semua. Baik, kita bersama dengan Fetri kembali. Toke kek lapis Sarawak hari ini. Okey, jadi saranan lagi kepada Cik Jaafar sendiri supaya masyarakat cakna dan semua dalam suasana kesiapsiagaan demi menyelamatkan dokumen yang penting untuk pelbagai tujuan. Silakan. Jadi Arkib Negara ni sebenarnya walaupun agensi kerajaan, kami bernaung di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi sebenarnya kami ini terbuka juga kepada orang awam untuk dikunjungi, untuk dirujuk dan sebagainya. So kalau untuk mendapatkan panduan tentang tadi untuk bencana rekod sebagainya, tuan-tuan boleh memasuki laman web Arkib, mengakses kepada ruang penjawat awam, di situ ada panduan dan sebagainya. Jadi panduan yang sama tuan-tuan boleh dapatkan daripada Arkib Negara secara percuma. Dan boleh dipraktikalkan. Ilmu untuk semua. Yes. Ilmu ni untuk semua. Baik, terima kasih kepada Cik Jaafar Sidi Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Tapi untuk orang-orang awam, jadi adakah mereka ni cakna? Jadi wartawan kita iaitu Syuhada ada laporan tentang tinjauan bagaimana pandangan orang ramai tentang kepentingan menyimpan dokumen ini. Saksikan. Dokumen penting seperti kad pengenalan, surat beranak, sijil nikah dan sebagainya adalah dokumen utama yang harus dimiliki untuk digunakan bagi sebarang urusan sama ada rasmi atau sebaliknya. Ekoran daripada banjir yang berlaku hampir di seluruh negeri, pihak Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif membantu mengurangkan beban mangsa banjir dengan cuba mendapatkan semula dokumen mereka yang musnah atau hilang serta memberikan dokumen ganti secara percuma.
kebanyakan dokumen yang penting seperti surat beranak, sijil nikah dan dokumen-dokumen penting yang lain tak dapat diselamatkan sebab keadaan waktu tu sangat detail dan kami tak boleh nak fikir apa. Dan sebenarnya dokumen tu memang dah diletakkan di tempat yang tinggi dan tak sangka air boleh sampai tenggelam bumbung kan. So memang tak sangka. Cadangan saya ialah apa kata kalau JPN ni boleh mewujudkan sistem untuk boleh kami mohon secara online. Sebab kami untuk nak pergi secara fizikal ke JPN memang tidak banyak lagi urusan yang nak buat tu. So kalau boleh buat secara percuma dan online memang sangat-sangat kami memerlukan dan amat berterima kasih dan bersyukur. Kalau kita tengok pun banjir kali ini dia mengakibatkan kerosakan yang banyak, kereta rosak, kereta masuk air, motor masuk air. Jadi kami memang tak boleh nak bergerak ke sana kemari. Ditambah lagi banyak juga antara kami yang kehilangan dari segi wang untuk kita berbelanja semua. Jadi itu sangat menghadkan pergerakan kami. Dan sekiranya pihak JPN dapat datang dan memberikan khidmat mereka kepada kami, kami sangat berbesar hati dan kami sangat menghargai usaha JPN itu. Memang adalah dokumen yang tak dapat diselamatkan, macam surat beranak. Lepas tu bila banjir dah surut, kering kan, terus bawa ke Jabatan Pendapatan Negara, terus boleh buat surat beranak yang baru. Kalau dibagi percuma, lagilah baik. Alhamdulillah. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Fatri, kita nak teruskan pengisian Malaysia hari ini berkenaan dengan jalur komik terpanjang di Malaysia. Itu dia. Dan sepanjang 151 meter ini di Pulau Pinang bukan pertama kali. Dah banyak kali buat rekod untuk memberikan sesuatu yang bermakna kepada minat dan juga sumbangan untuk orang awam mencintai komik ini. Jadi, apa kata kita saksikan dulu inspirasi individu ini sebagai kartunis komik yang menghasilkan rekod kali ketiga. Ini tentang budaya Malaysia yang majmuk dan sempurna, bangsa yang muhibah. Kita saksikan. Komik luaran Malaysia pernah mencetuskan fenomena suatu ketika dahulu kerana keunikan dan keaslian komik kartun itu sendiri. Antara majalah komik lama yang mendapat tempat di hati peminat ialah Gila-Gila, The Kampung Boy dan Anak-Anak Sidik. Bukan sekadar medium hiburan, ada juga segelintir pelukis yang memanfaatkan majalah komik untuk menyebarkan semangat kekitaan dan cinta pada negara. Muhammad Azmi Muhammad Hussein, 37 tahun, antara nama kartunis yang tidak asing lagi dalam kalangan penggiat seni karikatur di Malaysia. Hasil karya anak tempatan ini pernah mendapat pengiktirafan di dalam Malaysia Book of Records sebanyak 2 kali melalui lukisan menggunakan kopi terpanjang pada tahun 2019 dan karikatur terbanyak dilukis dalam masa 24 jam pada tahun 2017. Kini dia kembali untuk memecahkan rekod buat kali ketiga melalui penghasilan jalur komik terpanjang di negara ini. Idea untuk menghasilkan komik terpanjang yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat majmuk ni memang dah ada sejak beberapa tahun yang lepas. Saya terbaca satu artikel di dalam website tentang seorang kartunis di Pakistan telah mencipta rekod dunia membuat lukisan komik yang terpanjang. Dan saya rasa macam excited nak cuba something yang macam beliau dah buat tu. Kita boleh bawa level industri komik tu ke satu tahap yang lebih tinggi. Kalau kita tengok dalam buku Malaysia World Record tu, tak ada siapa-siapa pun yang buat rekod dari kategori kartun ataupun komik. Jadi saya nak buat something yang boleh menaikkan martabat seni komik tempatan. Jalur komik melintang sepanjang 150 meter ini diberi tajuk Saga Kami yang mengangkat tema masyarakat berbilang bangsa melalui naratif sebuah kereta nasional, Proton Saga. Projek menghasilkan jalur komik ini turut mendapat perhatian daripada pihak Yayasan Hasanah yang telah menyalurkan dana sebanyak RM10,000. Melalui bantuan tersebut, Azmi berjaya membeli bahan-bahan seperti kertas secara pukal untuk disambungkan sendiri ke dalam sekeping kanvas sebagai tempat untuk melukis. Sepanjang penghasilan karya unik tersebut, anak jati Pulau Pinang ini tidak terlepas berdepan dengan pelbagai cabaran. Banyak kena buat macam study untuk dapatkan
informasi yang tepat sebab cerita ni dia travel dari tahun 1984 hingga sekarang. Jadi sepanjang masa tu saya kena ada informasi-informasi yang tepat untuk dilukis, untuk dimasukkan. Saya tak nak nanti orang bila tengok komik ni dia kata, ni tak betul, ni macam rekaan. Saya tak mahu macam tu. Menjadikan Datuk Muhammad Nur Muhammad Khalid atau lebih dikenali sebagai Datuk Lat sebagai idola, Azmi menyimpan hasrat menjadi antara nama berpengaruh dalam dunia yang diceburi ini. Dia juga optimis untuk terus berkarya melalui kisah-kisah spontan di jalanan yang amat dekat di hati masyarakat. Okey, demikian usaha yang baik untuk kita ketengahkan pelbagai idea aktiviti. Yang penting mengangkat nilai yang baik untuk masyarakat yang majmuk dan juga bahagia. Moga ramai lagi rakyat Malaysia yang ada mempunyai inspirasi dan seperti beliau itu kan, buat rekod yang baru dan kreativiti mereka. Baik, kita teruskan. Ini pula inspirasi anak muda juga. Kan, seorang artis ini baru dah lama tak dengar khabar tentang Aziz Harun. Okey, bintang kelahiran Brunei ini akan bersama kita nanti untuk berkongsi single terbaru dan nampaknya makin matang. Ya. Kalau awal macam dulu nampak macam pelajar. Ada kan 2014 okay. Tu. Apa khabar Aziz Harun? Alhamdulillah saya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Anda di mana? Di UK ke mana ni? Tak, tengah dekat Brunei sekarang. Dah balik dari UK. Dah habis dah. Dah habis belajar. Habis final year. Oh, habis Alhamdulillah dah. dah habis. Okey, baik. Macam mana Aziz Harun melihat anda semakin matang dalam kehidupan, dalam kerjaya, dalam muzik sendiri? Ya. Alhamdulillah selepas habis kos dekat UK tu, alhamdulillah dah adalah rasa lebih matang, and also dari segi muzik Aziz pun yang lagu Aziz terbaru Sayang Kau Tercipta ni tunjukkan side yang lebih matang, lebih different lah daripada yang dulu. Aziz mungkin boleh kongsikan juga lagu yang terbaru ini, single terbaru ini, Sayang Kau Tercipta. Siapa yang menciptanya? So, yang mencipta Sayang Kau Tercipta adalah Amir Masdi, Mike Chan, Karim Karam, Jaa dan Romeo. So bila dapat tahu Amir Masdi yang buat lagu ni, Aziz macam tak naklah ambil lagu ni sebab Amir Masdi buat. Lepas tu demo pun dia nyanyi, suara dia sedap. Tetapi dia nak bagi juga kat Aziz dan bagi kelainan lah daripada lagu rock biasa. Okey, bila dengan muzik ni seimbang selalu, jauh beza dengan muzik terdahulu ya, yang melambangkan sisi orang muda, ataupun kerana anda kembara sampai United Kingdom, kemudian anda mungkin dapat berjumpa dengan ramai orang. Sempat tak di sana anda eksperimen ke, masuk ambil CJ tertentu ke untuk menambah rasa dalam muzik ni? Dari segi ambil sertifikat untuk menambah rasa tu tak, tetapi sebab situation pada time tu kan COVID, so lagu ni pun kita record secara virtual dan secara online. Sebab Aziz pun ada mikrofon Aziz sendiri. So Aziz rasa Aziz lebih boleh eksperimen dengan producing, something yang Aziz tak pernah pegang before this. So banyak juga yang Aziz belajar dari Mike Chan yang tolong Aziz record dari United Kingdom and send dekat Malaysia untuk orang mix apa semua. Mungkin lepas ni penerbit dapat tayang video yang lama-lama dulu, kita tengok comparison ke mana Aziz dulu dan comel lah Aziz dulu. Ingat lagi masa interview Amir Syed. Aziz dulu mula karier umur berapa? Umur 11 kan? Lagu Senyum umur berapa masa tu? 2014 kan? Betul. Ya, ada bawa gitar masa tu kat nyanyi kat situ 2014. Itulah dia. Senyum. Berevolusi dengan kematangan. Okey. Jadi nak tahu juga bagaimana respon orang ramai kan bila dengan lagu single terbaru ni, macam dia macam santai sikit, macam relax je. Lebih tenang sebenarnya. Betul. So macam Aziz rasa tak ramai orang expect Aziz lagu macam ni, tetapi Aziz dalam fasa hidup yang Aziz rasa Aziz kena try benda baru, kena also eksperimen keluarkan single yang berlainan daripada single before this, sebab it's one way untuk Aziz untuk grow dalam bidang muzik ni, and also supaya Aziz dapat tahu fans Aziz suka muzik mana satu, yang ni ke yang tu. So it's experimental phase lah sekarang. Apakah Aziz Harun jenis yang selektif? Maksudnya cuba hindari gosip tetapi lebih fokus kepada karier, sisi-sisi yang penting saja untuk dipamerkan kepada peminat, macam mana tu? Aziz rasa Aziz memang orang yang tak suka gosip and cuba lari daripada skandal-skandal gosip-gosip as much as I can dari dulu, and memang fokus dekat muzik sebab Aziz memang suka muzik, and Aziz sangatlah berterima kasih kat Malaysia dapat terima muzik Aziz lah.
Adakah sejenis manusia yang private person ke macam mana Aziz Harun ni? Aziz rasa yes, Aziz pun kalau posting dekat social media taklah aktif sangat. Tapi I think for now, mungkin dulu Aziz lebih tunjuk kehidupan Aziz dekat social media. Tapi sekarang Aziz rasa Aziz lebih private and more exclusive lah. Okey, Aziz dengan single terbaru ni mungkin ada perancangan datang ke Kuala Lumpur kan? Nak promosikan lagu, nak jumpa peminat-peminat. InsyaAllah, itu yang Aziz harapkan sebab dah 2 tahun Aziz tak balik Malaysia. Lepas tu COVID lagi. So Aziz harap dalam bulan yang akan datang atau dalam beberapa bulan akan datang Aziz akan boleh berada di set Image High dengan lagu terbaru. Bersemoga. Okey, boleh tak nyanyi lagu single pertama dulu sebagai kerinduan kepada peminat? Suka lagu boleh. Okey. Nak tengok versi matang. Senyum, senyum, selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Senyum, tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Itu dia. Itu dia je. Maksudnya rindulah time tu. Okey. Sebab nampak lain betul-betul lain. Apalah, setiap orang pastinya masa itu mematangkan seseorang. Betul tak Aziz? Yang paling penting tadi betul. Aziz kata dia sangat mementingkan kualiti penampilan, mengelakkan gosip dan skandal. Yang penting fokus pada muzik saja. Ya, satu belia contoh untuk semualah. Moga kami doakan yang terbaik untuk Sayang Kau Tercipta. Kan panggil sayang tergantung lain pula. Baik, okey, nanti kita jumpa insya-Allah. Ada rezeki, ada jodoh kita jumpa dekat insya-Allah. Image Aziz. Yes, okey boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri. Thank you so much itu. Macam ibu-ibu ya. Ayolah, saya kan ibu. Saya ibu anak seorang kan. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti kita nak sikitlah ada wara-wara dan juga topik MHI esok. Untuk anda, kembali selepas ini. Kembali di MHI dan kita masih ada waktu yang tersisa ini untuk isi dengan maklumat penting pada anda. Pastinya kita nak bawa anda untuk menonton terus aduan jiwa pada hari Ahad 8:30 malam di TV9. Di TV9. Episod kali ini kena sediakan tisu. Kenapa? Sebab seorang ibu malam tu anak dia minta ayam. Mama nak ayam. Tu mak dia macam gurau lah. Ambil ayam mama ya. Anak dia macam merebut. Pagi berikutnya bangun-bangun dah tak ada. Lepas tu? Dah 16 tahun sekarang ni. Oh ya ke? Ini sikit promo untuk panduan kita bersama sebagai menghayatinya. Saksikan. Pagi tu saya nak bangun berniaga, tengok anak dah tak ada dekat sebelah. Minta tolong cari tapi tak jumpa. Bayangkan hilang seseorang yang amat kita cinta namun tidak tahu di mana keberadaan mereka. Saya dah usaha cari Ain tu dekat mana. Ada yang kata bunian, ada yang kata orang ambil. Tuhan aja yang tahu rasa hati ni. Ain? Itu perkongsian luahan mereka yang mengalami satu tragedi yang hitam juga lah kan buat mereka. Lain imej awak dalam aduan jiwa? Itulah dia, sisi berbeza. Ini formal, iaitu macam kusut sangat mencari makna jiwa. Okay. Ada nak luah apa-apa kata? Lepas ni ya. Okey, baik. PM tepi. Okey. Baik, kita nak bawakan sedikit ini nak uraikan apa yang berlaku. Okey, baik. Kita berganjak ke sini. Ini Maklumat agak terkini. serius juga. Kalau di sini dapat disaksikan di berita harian ini, Sabah kesan kes Omicron pertama. Dan korban banjir meningkat 54 orang, 2 masih hilang. Dapat kita bacakan. Okey, jumlah. Kita korban korban banjir meningkat 54 orang. Dilaporkan jumlah korban banjir meningkat pada 54 orang dengan 2 lagi dilaporkan masih hilang dalam bencana banjir yang melanda negeri Selangor, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan Sabah. Dan Pengarah Jabatan Keselamatan Negeri Dr. Rahman Awam KDNKA Bukit Aman Datuk Azani Ghazali berkata statistik 54 kematian itu dicatatkan setakat jam 12.30 hari tadi ataupun semalam dengan Selangor kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 25 orang. Baik. Di sini, di terkini, dapat disaksikan 6 minit yang lalu, Dun Johor Zahir takziah kematian Adun Kempas. 13 minit yang lalu, ibu colik anak lelaki elak divaksin. Masih lagi dalam
percanggahan pendapat ibu bapa terhadap anak mereka. Lepas tu, baik. Mungkin tajuk ini nampak macam culik tapi mungkin ada perincian dapat kita baca di situ. Sebab itu diletakkan tanda culik. Mungkin kerana masih lagi dalam ibu berbeza pendapat, bapa mungkin ada pendirian tersendiri. Jadilah begitu. Okey. Baik. Jadi sekiranya kalian boleh membaca berita harian, mungkin ini antara topik yang kalian boleh dapatkan. Tapi tadi tentang vaksin tadi, hampir 98% populasi dewasa telah pelengkap di vaksinasi. Sekurang-kurangnya 2 dos lah ya. Dan juga mungkin kita boleh tahu juga setakat ini statistik COVID-19 dan 18 kematian telah dicatatkan dan 3 kes, masih ada 3 kes BID, brought in death ya. Baik. Kita selepas ini berkenaan dengannya pemolek. Ya, selain kita ada Hot FM, Fly FM, Tira FM, kita ada ADFM, ada juga yang terbaru Molek FM. Molek FM. Jadi set time molek, pakai molek, duduk molek-molek untuk dengar kami di 105.1 FM Kota Baru dan 93.6 di Kuala Terengganu. Kita ada ramai DJ yang sensasi dan masuk Fizi, Mek Zura, Mak dan ramai lagi untuk hiburkan anda supaya menjiwai budaya Pantai Timur itu sendiri. Jadi jangan lupa sekali lagi 105.1 FM Kota Baru dan 93.6 FM Kuala Terengganu. Okey, esok kita akan berbicara isu yang penting. Kita akan bersinggah ke Janda Baik yang mana ada yang macam tsunami kecil hilang segala-galanya. Siapa yang pernah pergi ke lokasi banjir di Janda Baik pastinya terkejut dengan apa kesan daripada banjir itu sendiri. Bagaimana mereka menggelarkan bencana banjir itu sebagai tsunami kecil. Mereka hilang harta benda, hilang segalanya. Jadi kita akan bawakan perkembangan sedikit berkenaan dengan masa banjir di Janda Baik. Okey, biar kek yang berlapis bukan hati dan jiwa. Ini caramelkanlah hati anda ya. Ini sebenarnya gabungan caramel latte dan juga kek lapis Sarawak. Nak bagi orang selera makan kan. Yang sarapan silakan, ini mungkin menu untuk anda hari ini. Semoga berbahagia. Terima kasih kerana menonton kami di Malaysia hari ini. Jumpa lagi esok pagi 9.30 pagi ya. Assalamualaikum. Akan dibawakan. Jaga diri. Bye.